Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uusi rahmatan lil alamin وهداية للسالكين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa surau Al-Falah, yang saya kenal Encik Zul saja, itu pun melalui WhatsApp. Pengurusinya saya tak kenal, saya tak kenal. Tapi mudah-mudahan ini pertemuan yang sangat diberkati. Dan seterusnya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, dan para ibu bapa, dan juga tidak ketinggalan kepada adik-adik, anak-anak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala memuji, juga baginda Nabi SAW juga memuji golongan itu, iaitulah golongan menuntut ilmu. Hadirin hadirat, menuntut ilmu ni tak ada sempadan, tak ada kelas 6 dia yang paling tinggi pun tingkatan 6, lepas tu masuk universiti, habis sampai PhD. Itu sukatan pelajaran, tapi pelajaran yang sebenarnya tidak ada sukatan. Kita daripada kecil sampailah besar, sampailah meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ke liang lahat pun masih lagi kita diberikan pendidikan daripada orang yang masih hidup. Dalam hadis Nabi SAW sebut, arsyidna, kata orang yang telah meninggal dunia kepada si mati, kata orang yang telah mati kepada orang yang meninggal dunia, berikan kami petunjuk. Sebab itulah adat orang-orang Melayu, dia mentalkinkan di kubur. Baik, hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, ini kali pertama saya sampai di Seri Pajang. Saya bayangkan Negeri Sembilan ni jauh, rupanya dekat sahaja dengan tempat saya. Saya pernah setiap bulan kita ada kuliah di Semenyih. Jadi saya tengok dalam Waze tu, saya kata jalan ni pernah lalu, tapi lajak sikit depan, rupanya di sini dah Seri Pajang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, yang pertama sekali saya minta maaf pada semua seandainya apa yang saya sampaikan ataupun cara penyampaian saya kurang menyenangkan, kurang mengasyikkan. Kerana saya punya tugas, saya ni tak pandai bercakap. Saya bagi tahu dah kepada Encik Zul, saya kata saya selalunya hanya mengajar sahaja, membaca buku-buku dan kitab, saya terangkan kepada hadirin hadirat yang hadir. Tapi hari ini nak bagi ceramah umum tentang keluarga yang bahagia, bersempena dengan awal tahun persekolahan anak-anak. Baik, saya mulakan dengan satu benda, mudah-mudahan menjadi tatapan kepada semua sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ini satu benda yang penting. Dia tidak seperti mana pekerjaan. Hari ini kalau tuan-tuan kerja sebagai kerani, kita semua ikut bagaimana cara menjadi kerani. Tiba-tiba tahun depan tukar pula kerja jadi petani. Kita boleh tukar 100%, 380 darjah menjadi seorang petani yang baik, tanpa kita ambil pandang dah tentang kerani. Kemudian tukar pula pekerjaan jadi accountant bank. Kita akan tinggal kerja kerani, kita akan tinggal kerja yang lain 100% tanpa ada kita ingat balik. Tetapi berbeza dengan pendidikan.
Sekali dia masuk, dia akan meresap dan dia tidak akan boleh hilang di dalam jiwa manusia. Hadirin hadirat, dan pendidikan juga tidak seperti mana politik. Politik hari ini dia duduk kumpulan A, besok dia duduk pula dalam kumpulan B. Dia tak puas hati kumpulan B, dia masuk kumpulan C. Dia kurang selesa dengan C, dia patah balik kepada kumpulan A. Dia boleh bertukar-tukar dengan mudah. Tetapi berbeza dengan pendidikan yang diambil oleh manusia. Kerana pendidikan nanti akan membentuk pemikiran. Pendidikan nanti dia akan membentuk keyakinan. Pendidikan nanti dia akan membentuk akidah keyakinan, i'tiqad. Dan dari itulah manusia akan berjalan. Hadirin hadirat semua, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah dengan beragama Islam, kemudian kita pergi pula ke London, adakah kita berubah mengikut Ratu Elizabeth punya agama? Tidak. Kemudian kita pergi pula kepada Amerika Syarikat, kita tidak akan ikut Donald Trump punya pahaman. Sebab apa? Kerana kita Islam. Itulah keyakinan kita dan itulah pegangan kita. Di mana pun kita pergi, di mana pun kita duduk, di serata tempat pun kita tinggal, tetap kita bawa keyakinan akidah kita. Kita bawa kita punya pendidikan kita. Sebab itulah pendidikan ini sangat penting bagi kita, anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Sebab apa? Dia akan mencorak seluruh kehidupan anak-anak tersebut sampai dah dia meninggal dunia. Sebab itu kalau kita lihat kepada sejarah Nabi SAW, dia mulakan dengan at-tarbiyah, pendidikan. Dia bentuk golongan-golongan yang hampir dengan dia. Kemudian dia bina pula dengan dakwah, tabligh, sampaikan semua. Dan akhirnya berpindah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka jadilah satu pembentukan negara Islam. Baik, kalau tidak kerana pahaman Islam yang lurus itu, maka tidak akan timbul negara Islam yang telus. Kerana yang nak menjadi pemimpin, yang nak menjadi menteri ini, mereka akan memimpin dan mendidik, akan mengambil tindakan selaras dengan apa yang dia faham. Sebab itu kalau golongan yang pemikiran dia A, nanti dia akan keluar juga adalah bentuk A. Kalau acuan bahudu itu ikan, dia akan keluar ikan. Dia tidak akan keluar apple. Sebab acuan itu yang membentuk. Maka sebab itulah umat Islam harus mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Sebab itu kita waktu nak meletakkan anak-anak kita di mana-mana sekolah pun, kita mesti membuat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istikharah bila nak kahwin. Kita istikharah bila nak beli kereta. Tapi bila time nak didik anak, nak hantar anak ke sekolah, kita kata mana yang paling dekat? Kena dari situlah. Mana yang paling mudah? Situlah hantar. Kan? Kita fikir macam tu. Kita lupa. Hari ni kita pakai Myvi, nanti 5 tahun lagi kita tukar Honda. Kita ikut tak Myvi? Tak. Kita ikut cara Honda. Nanti rezeki kita melimpah ruah, kita tukar apa? BMW. Kita pandang dah Honda? Tak pandang. Tapi waktu nak beli istikharah, waktu nak bagi anak kita pendidikan, kita tak pernah membuat yang itu. Ini satu benda yang gagal. Kan? Kita rasa benda pendidikan itu biasa. Sedangkan itulah tunggak asas teras yang paling utama bagi umat Islam. Sebab itu awal-awal, hadirin-hadirin, awal-awal benda yang masuk ke telinga kita, apa yang kita ambil ialah apa dia? Azan. Kan? Telinga kanan, telinga kiri. Azan tu simbol apa? Simbol pendidikan, akidah, keyakinan. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, awal-awal benda, bila anak-anak kita ni boleh bercakap,
Benda yang kita kena ajak adalah perkataan la ilaha illallah. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Itu simbolik tentang pendidikan agama kepada anak-anak. Baik. Sebab itu kita harus mengambil perhatian yang sangat tinggi tentang urusan ini. Baik. Hadirin yang saya hormati sekalian, ada sedikit maklumat yang saya kumpulkan daripada beberapa buku, daripada beberapa kitab ketika mana nak datang ke sini. Seperti mana yang saya sampaikan kepada hadirin semua, saya tak pandai nak bercerita, tak pandai nak mengolah ayat. Jadi saya lebih selesa dan lebih senang membaca apa yang saya kumpulkan, kemudian saya terangkan kepada semua. Dan mudah-mudahan hasil bacaan saya ini menjadi tatapan kepada semua dan menjadi renungan kita bersama. Baik. Hadirin yang saya rahmati sekalian, dalam hadis Nabi SAW ada menyebut, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tentang kepentingan mendidik anak-anak. Hadirin semua, satu hadis barangkali dilihat daripada berbagai-bagai penjuru. Hadis yang ingin saya sampaikan ini, ada ulama mengulas tentang akidah, ada ulama mengulas tentang fiqh, ada ulama yang memandang dari sudut tarbiyah. Jadi kita ambil dari sudut pendidikan. Karena Nabi SAW, bila dia bercakap, baginda Nabi bercakap, dia adalah mempunyai satu perkataan yang merangkumi banyak sudut yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, hadis ini sering didengar oleh hadirin hadirat semua. Cuma mungkin sebahagian ustaz baca separuh. Hari ini saya nak baca penuh, mudah-mudahan dapat pengajaran yang sangat luar biasa daripada hadis ini. Baik, Nabi sebut dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanahu wa yunassiranahu wa yumajjisanahu." Dalam riwayat yang lain, wa yusyrikanahu wa yukaffiranahu. Itu riwayat yang kedua. Kemudian penyempurna daripada hadis ini, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Kemudian Abu Hurairah ketika mana membaca hadis ini, dia akan ikuti dengan satu ayat daripada surah Ar-Rum yang berbunyi, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Baik, saya bacakan terjemahan dan kita lihat beberapa ulasan para ulama tentang hadis ini. Nabi sebut, tidak ada seseorang manusia yang lahir di atas muka bumi ini melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Ulama mentafsirkan perkataan fitrah itu adalah dia boleh menerima keesaan Allah Ta'ala. Dia boleh mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Nabi sebut fa'abawahu, maka kedua-dua orang tuanya yang yuhawwidanahu, yang menjadikan dia orang Yahudi, ataupun yunassiranahu, yang menjadikan dia orang Nasrani, ataupun wa yumajjisanahu, menjadikan dia orang Majusi, penyembah berhala, ataupun yang mengkufurkan dia ataupun yang mensyirikkan dia, hasil daripada ibu bapa yang mencorak. Baik, dari hadis ini secara biasanya, secara manusia logiknya kita faham, penentu kepada perjalanan anak-anak adalah ibu bapa. Benda apa yang ingin saya sampaikan hari ini, dia tidak bermula daripada kita.
Kita nak apa? Kita nak anak kita tahfiz, kita hantar sekolah tahfiz kan? Kita nak anak kita jadi baik, kita hantar sekolah. Sedangkan pendidikan itu bermula dari dalam, pergi keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Kita hari ini hantar anak kita okey dah, kemudian bawa masuk ke dalam. Kita ni kita ni macam mana? Sebab itu daripada hadis ini Nabi SAW bagi peringatan kepada kita umat Islam, pendidikan bermula dari dalam baru keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Jadi benda ini sangat tidak diperhatikan oleh umat Islam. Sebab itu kadang-kadang kita tengok yang hantar anak ke sekolah tidak seperti mana apa yang sekolah ajarkan kepada anak-anak. Jadi hadis Nabi SAW ini bagi peringatan kepada kita. Ini kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Patutnya bermula dari dalam keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Itu yang kadang-kadang menjadi satu bincang pemahaman daripada kita sendiri. Kemudian Nabi bagi satu perumpamaan. Bagaimana keadaan yang macam tadi, yang mana ayah ini yang membentuk menjadi Yahudi, ibu bapa yang menjadikan dia Nasrani. Kama, seperti mana tuntajul bahimatu, melahirkan seekor binatang yang sempurna, bahimatan jam'a, seperti mana dia melahirkan seekor binatang yang sempurna, kemudian dia lahirkan binatang yang sempurna. Nabi sebut, hal tuhissuna fiha min jad'a, adakah kamu lihat ada kekurangan, kecacatan kepada binatang yang lahir daripada binatang yang sempurna tadi? Nabi sebut ada binatang yang cantik, sihat, apa, kaki ada semua, mata semua elok, tiba-tiba dia lahirkan seekor binatang tu cacat. Tak mungkin, Nabi kata. Nabi kata tak mungkin jadi macam tu. Kalau binatang tu baik, nampak, maka yang lahir akan baik. Jadi Nabi SAW bagi perumpamaan, dan ulama mengudas tentang hadis ini. Dia bagi tahu, Nabi memberi satu perumpamaan yang sangat jelas. Maksudnya kalau ayah tu baik, dia akan keluar yang baik juga. Sebab tu saya kata tadi, bermula dari dalam, bukan dari luar. Nabi sebut, kalau kamu boleh tengok tiba-tiba, binatang ni cacat, pelik pula mak dah sihat. Tak mungkin. Itu Nabi kata, Nabi sebut, seperti mana seekor binatang yang sihat, yang tak ada cacat, dia melahirkan anak yang sihat. Adakah kamu lihat dia akan melahirkan binatang yang cacat? Tak mungkin. Jadi hadis ini menjadi satu pengajaran yang sangat besar kepada umat Islam dalam mendidik anak-anak. Baik, ini sebagai pendahuluan kepada perbicaraan pada malam ini. Sebab tajuk kita adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ini dalam hadis Nabi SAW sebut, min sa'adatil mar'i, sebahagian daripada kebahagiaan manusia ada 4. Nabi sebut dia ada anak yang soleh, dia ada anak isteri yang solehah, dia ada kenderaan yang selesa, kenderaan, dan yang keempat dia ada rumah yang agak luas yang sesuai dengan dia. Yang disebut dalam hadis, 4 ini kalau manusia ada, insya-Allah dia akan bahagia. Jadi sesuai dengan malam ini melahirkan keluarga yang bahagia, kita fokus kepada anak dan isteri kita. Baik. Jadi dalam hadis ini ada seorang ulama yang menyebut macam mana cara berlakunya perubahan anak tadi yang asalnya baik, fitrahnya itu elok, kemudian berubah menjadi yang tidak elok. Seorang ulama nama Thayyibi menyebut ada beberapa teknik yang boleh merubah anak ini. Pertama sekali disebut dalam kitab ini, bita'limiha, dengan memberi pendidikan kepada anak. Kita hantar dia kepada sekolah ini, nanti sekolah tu akan mencorak semua pemikirannya.
Kan? Kita hantar kepada sekolah ini, dia akan mencorak semua pemikiran. Hadirin hadirat, benda ini tidak heran. Kita boleh lihat sahaja pada pelajar yang belajar di negara Arab yang berbeza. Seorang pelajar Mesir, seorang pelajar Yaman, seorang pelajar Jordan, seorang pelajar Syria. Walaupun daripada kuliah yang sama, tapi bila memudahkan satu benda, dia jadi berbeza-beza. Kan? Hatta kita pun, saya yakin kita pun, daripada satu universiti, dia akan berbeza sudut pandang daripada satu benda. Ini hasil daripada pendidikan yang dia ikut. Jadi kata pengarang kitab ini atau ini disebut, dengan adanya pendidikan, pengajaran, jadi anak-anak ni dia akan terdidik, dia akan membesar macam tu. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Islam, soal pendidikan ini sangat dikaji lumat oleh sarjana Islam. Bermula daripada ulama yang sidang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan boleh rujuk buku Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga diikuti oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama Melayu yang membicarakan tentang soal pendidikan anak-anak. Hadirin hadirat, benda ni mungkin dia agak serius sedikit perbicaraannya. Dia tak macam ceramah umum yang selalu kita ikuti, ada cerita sikit, jap lawak jenaka. Sebab saya tak pandai buat yang tu. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Alamak, Ustaz Nizam cakap ni serius sangat, kami pun mengantuk. Tapi saya bagi kerusi semua tu kan. Duduk santai. Baik. Saya nak cerita apa tadi? Tentang pendidikan anak-anak berkenaan sarjana Islam. Macam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia membuka, antara ulama yang membuka pintu awal tentang pendidikan. Bagaimana mendidik anak-anak. Hadirin hadirat semua, kita waktu nak kahwin, kita buat persediaan kan. Kita ikut kursus, kita buat yang ni, kita buat yang ni, semua kita tahu. Tapi kita nak dapat anak tu ada buat persediaan tak? Jarang kita buat. Tiba-tiba dapat anak seorang, tiba-tiba dah ada dua, tiba-tiba dah ada tiga. Dia berlaku dengan macam tu. Tiba-tiba, maksudnya kita tak tahu anak kan. Rupanya isteri kita mengandung, boleh isteri kita mengandung, boleh isteri kita mengandung, kita tak tahu. Kita jarang ambil persediaan yang, maksudnya fokus. Berbeza dengan kahwin, dengan benda yang lain, kita ambil perhatian. Sebab itu, sebagai renungan kita bersama, untuk melahirkan anak yang soleh, dia bermula daripada awal lagi. Bermula sebelum lagi anak tu ada, dah ada proses dia lah. Kemudian waktu nak mengadakan anak tersebut pun ada caranya, dan selepas anak itu ada pun ada cara pendidikan anak-anak. Bukankah dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat untuk kamu letakkan sperma kamu. Kan dalam hadis sebut takhayyaru, Nabi sebut pilih. Takhayyaru linutafikum, untuk kamu punya air mani, pilih. Kan kita nak tanam benih yang elok, bukan boleh tanam ikut dan ikut suka hati. Tanah tu kita kaji kan, pokok durian musangking tak sesuai dengan tanah ni, betul? Maksudnya nak lahirkan musangking tu macam mana? Buat yang ni, buat yang tu, betul tak? Kemudian apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, apa lagi pokok-pokok buahan, pasti ada tanah yang sesuai untuk yang itu. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Takhayyaru linutafikum, pilih tempat meletakkan air mani kamu. Yang ni belum lahir lagi ni, tuan-tuan. Belum lahir lagi ni. Baru nak dapat, baru nak mula. Dapat belum tentu lagi. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sebut apa? Ketika mana kamu nak melakukan jima', kan?
kamu sebutlah dengan doa. Allahumma jannibna wa jannibis syayatin. Kan? Minta doa. Belum dapat anak lagi tu. Nabi kata seandainya kamu ditakdirkan anak, lam yadurruhu syaitan abadan. Tidak akan memudaratkan anak tersebut selama-lamanya. Asal daripada apa? Daripada doa yang kita lakukan. Hai, bukan anak tu tiba-tiba jadi soleh. Kan? Bukan anak tu tiba-tiba dia muncul jadi orang yang bagus. Tidak, bermula dari awal. Daripada ibu waktu nak memproses, dan selepas wujudnya anak tersebut, kita buat berbagai-bagai cara Islam supaya anak itu tumbuh dengan cara Islam. Seperti mana pokok tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanam saja tak jaga, tak boleh. Kan? Pokok sawit, pokok apa-apa pokok pun dia ada cara bagaimana nak menjaganya dengan baik sehingga tumbuh elok, segar dan mendapat hasil yang baik. Jadi syariah ni dia melahirkan generasi yang soleh itu bermula daripada awal lagi. Kan? Baik. Jadi dalam soal, sebab itu dalam soal ini pepatah Arab sebut apa? Al-ummu madrasatun a'iza a'dadataha. Kan? Mak ini adalah sekolah yang pertama sekali apabila kamu telah sediakan untuk anak itu. Pertama sekali adalah mak. Sebelum lagi dia pergi ke sekolah, mak itu adalah sekolahnya. Sebab itulah Nabi SAW sebut apa? Barang siapa yang Allah Ta'ala rezekikan dia perempuan yang solehah, faqad a'anahu ala syitri dinihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu dia sebahagian daripada tanggungjawab agama dia. Separuh daripada tanggungjawab agama dia dah selesai dengan sebab ada perempuan yang solehah. Jadi Nabi sebut fattaqillah fi syitril baqi, maka bertakwalah kamu pada sebahagian daripada agama kamu yang lain. Dengan sebab ada perempuan yang solehah sahaja. Sebab itu Nabi SAW sangat mengambil berat tentang benda ini. Bermula seperti mana yang kita bagi tahu, bermula dari dalam keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Baik. Hadirin yang saya rahmati sekalian, tadi kita bincang tentang anak itu ada sangkut paut, hubung kait yang sangat kuat dengan kita, sehingga kan dia terbentuk menjadi anak yang baik, yang soleh. Sekarang ni saya nak kongsikan kepada semua hadirin hadirat bagaimana anak ini terselamat. Bagaimana anak ini terselamat daripada bahaya dalam pendidikan yang kita usahakan. Baik. Saya ni bagi bercampur-campur maklumat hadirin hadirat. Saya bagi sebab persediaan yang saya buat ni lebih kurang 9 line buku surat. Yang saya kumpulkan semua, jadi saya nak bagi dalam masa serentak dalam masa 30 minit ini. Mudah-mudahan tercapai hasrat saya ni untuk selesaikan apa yang saya bacakan. Soal pendidikan ini kalau tuan-tuan buka buku sangat banyak. Jadi tak habis untuk dalam masa sesi yang singkat. Baik, sebelum pergi lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan anak-anak ni, saya nak sampaikan satu maklumat. Kita di Malaysia ada bank. Bank kita terbahagi kepada berapa? Bank kita terbahagi kepada 2, betul? Konvensional dengan Islamic Bank. Sekali imbas sama aja. Sama tak? Bank konvensional dengan bank Islamic kan sama? Tak sama, walaupun nampak macam serupa. Itu yang kita faham. Berbeza Ustaz, sebab bank ni bank Islam, ni bank yang bukan yang konvensional. Tapi mana bezanya?
susah nak cari. Itu kita yang orang yang biasa. Tapi bagi orang yang pakar, di sini. Jadi begitulah juga dengan soal pendidikan. Yang kita ikuti seharian, yang kita ikuti, yang selalu kita ikuti ialah pendidikan umum. Kan? Pendidikan umum ni kita tahu. Kita kena bagi anak kita apa dah? Pendidikan jasmani, PJK. Bagi. Ke apa? Matematik, bagi. Semua bagi. Itu umum. Tapi ada pendidikan Islam. Ini yang saya nak sampaikan kepada hadirin-hadirat semua. Sebab apa kita kena tahu pendidikan Islam? Sebab kita orang Islam. Itu jawapannya. Kita waktu kita nak masukkan bank, masuk ke dalam bank, nak pilih bank, kita pilih apa? Bank Islam. Walaupun kita tak tahu pun macam mana corak pentadbiran bank Islam. Kita buat pinjaman air peribadi, kita buat pinjaman bank, kita tahu tak macam mana yang boleh kata yang Islamik. Padahal nampak lebih kurang sama je. Kalau kita tengok sekali imbas, pasti kita akan kata ini riba. Tak ada beza, ini riba. Tapi ini Islamik punya. Macam mana Islamik? Tengok cara transaksi sama aja. Lain. Jadi sebab itulah seperti mana kita pilih bank untuk kita letakkan duit kita supaya jadi Islamik, begitu juga dengan soal pendidikan. Kita kena perhalus betul-betul tentang soal pendidikan ini. Baik. Lorong yang kedua daripada maklumat yang ingin saya sampaikan, selain daripada ibu bapa yang boleh mendidik anak-anak ni, yang boleh bercorak ataupun yang boleh membinasakan mereka, dan yang kedua adalah golongan-golongan yang Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut dalam hadis, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhumus syayatin fajtalat an dinihim wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala buat pengakuan, sesungguhnya aku menjadikan hamba aku ini hunafa, semuanya bersih, hanifan, kullahum, semuanya baik, hunafa, suci, kan? Cuma Nabi sebut innahum atatsuhumus syayatin, sesungguhnya syaitan ini datang kepada kamu, fajtalathum, maka dia yang akan memesongkan perjalanan kamu anjinihim, daripada agama. Maksudnya anak-anak ni datang ke dalam dunia ni semuanya baik, cuma ada syaitan yang mengalihkan dia punya pandangan. Jadi hadirin hadirat, kalau tadi kita mudah nak tahu, mak ayah ni salah pemahaman dia, mak ayah ni tersilap langkah dia, kan? Mak ayah ni tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang baik. Tapi dalam masalah yang kedua, kita sangat terpaksa untuk mempelajarinya dengan lebih detail. Syaitan akan memesongkan perjalanan anak-anak kita. Benda ini yang harus kita teliti dan harus kita pelajari. Sebab itu para ulama menyusun buku tentang bagaimana bentuk-bentuk penipuan syaitan. Ini ni syaitan punya jalan ni. Kadang-kadang kita tak tahu. Ini cara syaitan. Kadang kita tertipu. Jadi benda inilah yang harus kita perhatikan bersama. Kita kena tanya para ulama, yang mana jalan-jalan syaitan? Sebab tu dalam Al-Quran sebut wala tattabi'u khutuwatis syayatin, kan? Sebab apa? Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi nak tahu langkah-langkah syaitan ni macam mana? Maka itulah kita harus mengikuti pengajian setiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Daripada situlah kita akan mengetahui lorong-lorong syaitan. Hadirin hadirat, orang yang pakar tentang badminton,
dia Chong Wei, ataupun orang yang pakar dalam bola sepak, Cristiano Ronaldo, Messi, dia main sabi ke? Tiba-tiba ada keluar dia bola sepak, dia boleh smash. Ataupun orang yang silat, dia ada buah-buah yang teknik-teknik yang pemati. Bukan kerana dia punya silat tu semata-mata, tapi kerana setiap hari dia buat benda tu, setiap hari dia pukul bola tu, setiap hari dia sepak bola tu. Akhirnya dia tahu, oh teknik ni kalau kita bagi dia tak ambil. Boleh tak kita ajar secara spesifik? Susah. Macam orang buat donat lah, sedap donat lah, tom yum. Dia bagi tahu cara kan, Mak Teh buat sedap sangat Mak Teh yang tom yum. Ajar dia, boleh? Boleh ketat? Boleh? Boleh. Balik buat, tak jadi. Mak Teh pembohong. Itulah resepi aku. Habis dekat mana? Hak tu kita selalu laku kan. Sedaplah kuah kacang. Bagi tahu cara, dia bagi tahu. Tak ada apa yang dia sembunyikan. Sedap saja mak, sambal sedap. Macam mana buat? Bagi tahu satu buat. Balik buat tak jadi. Bagi Pak Teh buat jadi. Sedap. Makan ketika pinggan. Kan? Benda ni secara normal kita berlaku kepada kita. Begitulah dengan langkah-langkah syaitan. Kita ikuti semua pendidikan, bermula daripada fiqh, tauhid, akhlak, tasawuf. Nanti insya-Allah lorong-lorong syaitan itu akan terbuka. Hadirin hadirat semua, kita pernah dengar tak pemikiran sekular, pemikiran plural? Ini pemikiran nasionalisme. Pernah dengar? Macam mana boleh orang ni bahagi-bahagi dan benda-benda macam ni? Kita pun tak boleh nak buat. Yang ni kelompok yang ni. Ni pahaman macam ni. Kan? Kata ni pahaman mana? Ni pahaman A ni. Ini pahaman B ni. Macam mana dia boleh tahu? Bukan kerana dia tu expert macam tu. Kerana dia belajar semua benda, akhirnya dia tahu punya yang ni ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sebab itulah Islam kata apa? Mengaji ni satu benda yang wajib. Kan? Seperti mana kamu wajib sembahyang, seperti mana kita wajib puasa, seperti mana kita wajib memberi zakat, termasuk juga wajib menuntut ilmu. Kalau sembahyang, tak sembahyang berdosa, tak berpuasa berdosa, tak berzakat berdosa, tak mengaji, tak belajar pun berdosa. Okay, tapi kita jangan highlight pada situ kan. Kita tak pandang tu, kita kata tak sembahyang ni dosa, tak puasa ni dosa. Yang belajar untuk ilmu ni pun kalau tak belajar tak berdosa. Sebab itulah ulama pesan kepada kita, pertama sekali mesti apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu, pelajarilah, kajilah, bacalah, tuntutlah apa yang kamu tuntut. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kalau ilmu tauhid. Kan? Jadi sebab itu pentingnya benda ini. Jadi macam mana nak tahu selok-belok syaitan? Maka kita kena duduk belajar, insya-Allah sedikit-sedikit kita akan nampak bagaimana lorong-lorong syaitan dalam menyesatkan manusia. Baik, kita kembali kepada topik yang ingin saya sampaikan kepada hadirin hadirat semua. Oh, 8.30. Lambat lagi kan? Syak gua apa? 8.30 lebih. Baik. Ya? 4 minit lagi. Tak apa. Saya akan buat secara cepat. Dalam ada satu hadis yang ingin saya kongsikan kepada hadirin hadirat semua. Hadis ini selalu dan sering dibaca kepada kita dan kita selalu dengar benda ni. Tapi kadang-kadang
kita terlepas pandang kepada satu item. Sebab kadang macam kita lah. Saya nak tanya kepada semua sekali, berapa kipas dalam surau ni? Jangan tengok. Ada orang kata 2, 4, 5. Betul tak? Pasal apa kita tak boleh ingat? Pasal kita masuk, kita tak nak fokus pun. Yang kita nak apa? Buka. Oh, sejuk, Alhamdulillah. Kan? Oh, berjalan, Alhamdulillah berjalan. Kita pernah cek tak? Anak tangga? Ada berapa anak tangga kita? Tak nak cek kan? Sebab bagi kita, asal aku boleh naik dah. Nak cek apa? Kan? Sebab tu, bila kita baca hadis Nabi, kalau kita baca Al-Quran macam tu, memang tak boleh. Kita dengar, dah. Alah, tuan-tuan hadirin macam ni lah. Khusyuk dalam sembahyang, contoh paling mudah lah, khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan boleh khusyuk tak dalam sembahyang? Sembahyang berapa minit? 4 minit je. Khusyuk tak? Waktu tu banyak lagi maklumat nak sampai. Sembahyang isyak 3 minit, sembahyang subuh 2 minit. Payah nak khusyuk. Tapi kalau pegang WhatsApp, khusyuk tak? Buka FB, tengok abang lama dekat luar dalam kereta. Saya tunggu lama dah. Lama apa 5 minit dah. Kita kata 5 minit, padahal kita tak sedar tadi. Setengah jam kita duduk main. Sebab apa? Sebab kita khusyuk, kita fokus. Sembahyang kita 4 minit, kita fokus. Tu yang tak ada manfaat. Kita kalau WhatsApp, kita satu-satu kita baca. Kita ikuti sampai orang keliling kita pun tak dengar. Kadang-kadang kita berjalan pun kita terlanggar apa semua. Sampai dalam kereta pun kita main WhatsApp. Kita khusyuk tak? Khusyuk kita ni. Sampai tu yang berlanggar apa sebagainya. Pasal hebatnya fokus kita dalam benda-benda itu. Tapi dalam sembahyang, aircon ke, tak ada gangguan ke, tak khusyuk kita. Baik. Jadi kembali kepada hadis yang ingin saya bacakan tadi. Yang ingin saya bacakan kepada hadirin semua. Hadis yang selalu dibaca, tapi mungkin kita terlepas pandang. Kita pernah dengar satu hadis Nabi yang menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua ni Nabi sebut adalah pemimpin. Dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Biasa Ustaz, selalu dengar itu. Kemudian disebut farrajulu, lelaki ni adalah ra'in fi ahli baitihi. Lelaki ni adalah penjaga, pemimpin kepada ahli baitihi, kepada orang yang ada dalam rumah dia. Isteri dia, anak dia, apa lagi? Semua yang ada dalam rumah dia, semua dia pimpin. Nanti akan ditanya tentang itu. Kemudian saya nak fokus saya kat sini. Wa mura'atu rajulin, dan isteri kepada lelaki itu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Tengok. Nabi sebut, dan isteri ini adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Kata ganti nama ha tu kepada suaminya, dan wa waladihi, dan anak kepada lelaki tersebut. Artinya apa? Hadirin hadirat, pemimpin ni macam mana? Perdana Menteri ini, dia menguruskan perbendaharaan negara, diuruskan, bukan hak dia, tapi diuruskan. Kalau elok urusan dia, maka eloklah, kan? Sebab itu disebut, dan isteri itu adalah Perdana Menteri kepada anak suami dia. Maksudnya suami ni, dia kan tahu apa sangat pun tentang anak dia.
Maksudnya pendidikan itu fokus kepada isteri kita. Disebut dalam hadis, orang isteri ini adalah penyusun, Perdana Menteri kepada rumah suami dia dan juga anak-anak. Tadi Nabi sebut apa? Yang awal tadi, suami pemimpin kepada ahli keluarga dia besar. Nabi lebih kepada yang besar tadi, lebih terus kepada yang lebih khusus. Jadi anak ini adalah tanggungjawab ibu. Suami dia tak tahu. Sebab itu tuan-tuan semua, kita kena kita kena bantu isteri kita ni supaya dia jadi baik. Sebab Nabi sebut anak ini akan terkesan kepada kepada ibu. Sebab ibu ni yang akan susun dia. Muhammad ambil Quran baca. Muhammad masuk rumah pukul 7 dah. Muhammad buat sekian-sekian. Semua ni adalah azan. Sila. Baik, kita sambung sedikit lagi untuk penutup. Jadi daripada hadis ini yang disebutkan tadi, maka pada satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, pemimpin khalifah yang kedua untuk umat Islam, dia pernah ditanya, ma haqqul walad ala abihi, apakah tanggungjawab seorang ayah yang perlu ditunaikan untuk anak. Untuk kita ayah ni, benapa yang kita kena buat untuk anak kita? Sayyidina Umar sebut ada 3 benda. Yang pertama sekali, an yantaqiya ummahu, kamu kena pilih mak ni. Sayyidina Umar kata,
anak kamu ni, hak yang kamu kena buat, kamu kena pilih mak untuk dia. Maksudnya kalau kamu tersilap pilih mak untuk dia, kamu berdosa, salah. Maksudnya kamu tak tunaikan hak dia. Maksudnya anak-anak ni tak boleh dipersalahkan lagi sebelum kamu buat benda-benda. Kemudian Sayyidina Umar sebut yang kedua, yuhsinu ismahu, kamu memberi nama yang bagus kepada anak. Berilah nama apa? Muhammad Al-Fatih ke Muhammad Hishamuddin, Muhammad Burhanuddin, ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, wa yu'allimul Quran, kamu kena ajarkan dia Al-Quran. Jadi benda ni Sayyidina Umar kata kalau kamu dah buat, maka selesailah tanggungjawab kamu untuk anak. Sebab tu saya kata kita fokuskan kepada mak tadi, memilih mak ni. Sesuai dengan hadis Nabi disebut, perempuan itu adalah Perdana Menteri kepada rumah suaminya dan kepada anak dia. Kadang-kadang ayah ni dia tak perhati benda, tapi mak sangat perhati kepada anak. Baik. Sebab itu benda ini sangat perlu diambil perhatian. Dan satu lagi benda yang ingin saya kongsikan kepada hadirin hadirat yang saya fikir benda ini penting, kerana benda ini sangat memberi kesan kepada pendidikan anak-anak kita. Satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang kepentingan berkawan. Anak-anak kita ni, walau macam mana tak nak pergi ke sekolah, tapi kita umpan dia dengan kawannya, lepas kita. Kadang-kadang anak kita nak sekolah sebab apa? Kawan. Sebab apa dia nak belajar? Kawan juga. Sebab semua kawan. Dan memang naluri berkawan ini sangat rapat dengan anak-anak. Kita pun nak berkawan. Jadi dalam benda ini Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi pesan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi sebut seseorang itu berada di atas agama kawan dia. Seseorang tu maksudnya berada di atas akhlak kawan dia, berada di atas cara kawan dia, berada di atas tabiat kawan-kawannya. Al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas apa yang kawan dia ada. Jadi kalau kawan dia baik, maka baiklah. Sebab itu Nabi sebut apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka kamu kena perhatikan. Ulama tafsir merhati ni macam mana? Kamu kena tadabbur, kamu kena tilik, cek satu persatu. Macam mana budak ni? Macam mana kawan ni? Macam mana budak ni? Macam mana dia? Kena cek, Nabi sebut. Cek satu-satu. Kamu kena lihat man yukhalil, siapa yang dia berkawan. Sebab benda ini dia sangat mempengaruhi besar dalam pendidikan anak-anak. Sama ada kita percaya ataupun tidak, benda ini sangat memain peranan yang sangat tinggi. Saya selain daripada mengajar di surau-surau ataupun di masjid, saya adalah guru di sekolah. Jadi benda ini sangat sensitif kepada pelajar. Soal kawan ni sangat mempengaruhi. Sebab kebanyakan ibu bapa datang, dia akan sebut pasal kawan dia. Kawan dia dekat situ, Ustaz. Kawan dia dekat sini. Kebanyakan yang datang, dia akan berhubung kait. Anak saya tak nak berhenti. Pasal dia dah baik dengan kawan dia. Dia tak bagi tahu lain. Kan? Ustaz, anak saya tak dia berhenti lah. Kenapa? Kawan dia sedang seronok. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu guru pandai. Dia tak bagi tahu guru sekolah bagi makanan sedap. Dia tak bagi tahu yang tu. Dia bagi tahu apa? Kawan. Sebab tu kawan anak-anak kita tempat dia meluahkan perasaan. Dia tak serta dekat kita, tapi kat kawan dia bagi tahu. Nabi sebut agama itu tergantung kepada kawan. Jadi kita cek kawan-kawan anak kita. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita terlalu malam. Kita rasa dia boleh berkawan dengan semua benda, dengan semua orang, jadi kita biar. Jadi tak tahu kesannya. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, dia sebut apa?
At-tiba'u sariqatun. Dia kata tabiat ni, perangai-perangai ni, dia kata sariqah, mencuri. Maksudnya apa? Kawan tu baik, dia boleh curi sikit, jadi baik. Kawan jahat, dia akan curi juga. Sebab tu kita tengok kalau kawan pelajar, kawan dia baik, dia tak semayang pun dia akan semayang. Sebab kawan. Cuba kawan dia tak semayang, dia pun akan sama. Benda ni realiti yang berlaku dalam pendidikan anak-anak. Kawan sangat penting. Sebab tu yang disebut Imam Ghazali kata, bermulanya kebaikan itu kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun buka kepada kitab Syekh Abdul Samad Al-Falinbani, disebut apa? Bermulanya kebaikan itu dengan at-tashabbuh, dengan meniru. Itu yang pertama. Kemudian dengan apa? At-ta'wid, dengan membiasakan. Anak-anak kita tak biasa sembahyang berjamaah, tapi kawan dia setiap hari dia pergi. Takkan aku main bola, kawan aku bersembahyang. Dia pergi juga. Mula dia rasa macam masalah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai lama-lama selesa dia. Macam kita dulu, kita tak kenal pisang cheese kan. Pisang cheese ni kita tak seronok, tak pandai pun makan. Tapi lama-lama tak kenal pisang cheese seminggu, tak boleh, kena cari kat pisang cheese. Sudah biasa kan? Sudah biasa. Jadi begitulah dengan anak-anak. Untuk huraian yang lebih lanjut tentang pendidikan anak-anak ni, saya syorkan kepada tuan-tuan lah, bacalah kitab Syekh Abdul Samad Al-Falinbani dalam bahasa Melayu. Kalau lebih luas, kitab Ihya Ulumuddin. Dia bagi kita apa? Dia panggil kelu-kelu, pintu-pintu. Kadang-kadang dia bagi 4-5 benda ya. Jaga, selesai. Kalau nak buka lebih luas banyak, tapi kadang-kadang masa kita tak cukup. Kita bacalah kitab Sayyarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falinbani, kitab Ihya Ulumuddin. Dalam tu dia bagi tahu macam mana nak jadikan anak kita ni anak yang berjaya di dunia dan di akhirat. Disebut dalam kitab tu. Mula-mula macam mana, kemudian sampailah kalau dah selesai semua itu, kalau dia tetap jadi orang yang jahat, orang yang tak berguna, kita terselamat daripada tanggungjawab. Tapi kalau kita tak buat, maka tanggungjawab itu datang kepada kita. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu dalam masa 50 minit lebih kurang. Saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini ada tersilap ataupun dalam penyampaian yang kurang menarik ataupun kurang selesa dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan juga kepada hadirin hadirat yang mendengar. Sebab saya yakin dan percaya semua kita nak anak yang soleh. Bukan kita aja. Nabi Zakaria dalam ayat apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan di sinilah Nabi Zakaria minta kepada Tuhannya. Apa yang minta? Qala habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhan aku memohon daripada sisi Engkau ni, bagikan kepada aku zuriat yang soleh. Siapa yang minta? Nabi Zakaria. Nabi meminta anak yang soleh, apatah lagi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Zakaria dikurniakan dengan anak yang soleh walaupun isterinya dah keluar daripada masa mengandung kan, tapi tetap Allah Taala minta bagi sebab permintaan Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mendapat anak yang soleh dan yang solehah dan menjadi saham bekal akhirat untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan, mohon maaf seandainya ada tersilap dalam menyampaikan. InsyaAllah apa yang terkurang daripada kelemahan dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu daripada kelemahan saya, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala keduanya itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada sesi yang pada masa yang akan datang, berkongsi ilmu, berbincang tentang agama yang kita pegang, agama Islam yang kita pilih. Jadi mudah-mudahan semua itu menjadi berkat dan menjadi manfaat kepada kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.